وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة قال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية المسلم مات ابن أبي طلحة من أم السليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم صنعت له أحسن ما كانت صنعا قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصحاب منها قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما عاريتهم أهل البيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قالت فاحتسبنك قالت فغضب ثم قال تركتني حتى إذا طلقت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتسب عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يحببني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أدخل معه إذا دخل وقد استبسط بما ترى وتقول أم السليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث رواه مسلم. Dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari, berkata Ibnu Uyainah, telah berkata seorang laki-laki dari golongan Ansar, saya melihat 9 orang anak kesemuanya telah hafaz Al-Quranul Karim. Mereka itu adalah anak Abdullah yang dilahirkan oleh Ummi Salim. Hadis ini disambung dengan hadis kita mengaji lepas. Abu Talha ketika dia keluar bermusafir, dia balik di rumah, tiba-tiba anak dia mati. Bila dia cari anak dia, Ummi Salim kata anak lebih gembira daripada sekarang. Ummi Salim tak cerita kata anak dia tu mati, kerana suami dia baru balik, tentu lapar dan sebagainya. Ummi Salim masak hidangan makanan, pakai dia elok apa semua, dan semua sudah selesai, baru Ummi Salim bagi tahu anak dia telah meninggal. Gitu. Baik. Dalam riwayat Muslim, cerita dia dengan berkat dia sabar, lepas pada tu Ummi Salim mengandung pula. Lalu
Abu Talha bawa anak tu pergi kepada Rasulullah. Rasulullah gigit buah kurma, bagi suap dalam mulut budak tu. Tentu dipanggil tahnik, teruk buat lami ni. Lalu dengan berkat kesabaran, ujian yang menimpa Ummi Salim dan Abu Talha, Abdullah, Rasulullah pun nama Abdullah. Abdullah tu pula dapat anak 9 orang, kesemuanya hafal Quran. Sebab tu kalau kena satu-satu ujian, adalah benda yang Allah Ta'ala nak bagi. Cuma kita ni je kena sabar. Mati yang tu Allah ganti seorang, nama Abdullah, dapat anak 9 orang semua hafal Quran. Baik. Dalam riwayat Muslim, seorang anak laki-laki Abu Talha daripada isterinya Ummu Salim telah meninggal dunia. Cerita balik tu dalam riwayat lain pula. Lalu Ummi Salim berkata kepada keluarganya, jangan kamu memberitahu kepada Abu Talha mengenai anaknya sehingga aku sendiri memberitahu. Waktu tu Abu Talha tak ada, anak dia meninggal dunia. Ummi Salim, isteri Abu Talha, pesan kepada keluarga dia, jangan siapa bagi tahu kepada Pak Talha, biar aku bagi tahu. Apa tak pandai, apa tak kenal. Yalah, isteri dia kenal lelaki dia macam mana. Tak kira apa beritahu silap di mana apa semua. Jadi jangan siapa bagi tahu bila dia balik. Biar nanti aku bagi tahu sendiri. Ini. Sebab tu kalau hantar nak jadi isteri, jadi macam Ummi Salim, bijak. Baik. Maka kembalilah Abu Talha. Lalu isterinya menghidangkan makan malam. Maka Abu Talha pun makan dan minum. Kemudian isterinya menghiasi diri dengan sebaik-baiknya yang belum pernah dilakukan sebelum itu, sehingga betul Abu Talha menyetubuhinya. Ummi Salim makan makanan, hidang makanan apa semua, bersiap diri paling cantik, tak pernah cantik daripada tu. Gitu. Sehingga Abu Talha tidur bersetubuh dengan Ummi Salim. Setelah selesai, Ummi Salim berkata, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat engkau sekiranya seorang meminjamkan sesuatu kepada keluarga, kemudian dia meminta kembali? Apakah boleh keluarga yang meminjam itu menolak? Lepas semua selesai, dah tenang dah, Abu Talha pun hilang penat, semua siap makan, semua cukup siap dah. Ummi Salim tanya, wahai Abu Talha, kalaulah orang bagi pinjam sesuatu pada kita, lepas tu orang tu nak minta balik benda yang dia bagi pinjam tu, boleh kita marah tak? Dia nak minta benda barang dia balik, dia bagi pinjam, lepas tu dia nak minta balik, kita boleh marah tak? Jawab Abu Talha, tidak boleh. Mana boleh, dia bagi pinjam, dia nak balik, kena bagilah. Tu kata Abu Talha. Ummi Salim berkata, harapan ganjaran daripada Allah berkenaan dengan anak engkau yang telah meninggal. Kata Ummi Salim, begitu juga dengan anak engkau yang telah meninggal. Gitu. Maksudnya macam mana Allah bagi pinjam anak, lepas tu dia ambil balik, kita tak boleh marah lah. Ada kamu kata tadi pun tak boleh marah. Gitu. Anas berkata, marah Abu Talha. Tadi marah Abu Talha. Baru dia tahu. Yang sebelum ni Ummi Salim kata anak lebih bergembira daripada dulu. Abu Talha faham. Anak dia tengah duk main honok, maksudnya mati. Jadi semua selesai, baru Abu Talha, Abu Salim terang dengan yang sebenar. Bukan makna main. Yang tu makna mati. Budak mati tentulah bukan bohong, tentu lebih gembira daripada hidup. Gitu. Tu cerita dia. Baik. Marah Abu Talha juga. Lalu berkata, engkau biarkan aku sehingga keadaan kotor begini, kemudian baru engkau beritahu tentang kematian anakku. Hang ni biar abang makan, kau tak bagi tahu awal apa semua, biasalah. Ada. Itu biasa. Bagi sahabat pun biasalah. Marah juga. Kalau bagi tahu tadi gitu gini, marah Abu Talha. Lalu bersegeralah Abu Talha pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu segala kejadian yang telah berlaku. Lalu Abu Talha pun terus pergi jumpa Nabi. Cerita waktu kita keluar bermusafir, anak mati, pergi mengadu kat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu lakuma lailatikuma. Bermaksud semoga Allah memberkati hidupmu berdua. Itu. Semoga Allah Ta'ala memberkati hidupmu berdua. Anas berkata, maka mengandung Ummi Salim. Ummi Salim mengandung pula. Anas berkata lagi, Rasulullah SAW telah bermusafir dan disertai oleh Ummi Salim. Adapun Rasulullah SAW apabila sampai ke Madinah daripada musafir, baginda tidak masuk di waktu malam. Dalam perjalanan itu, maka Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya bersamanya
telah hampir ke Madinah dan Ummi Salim di waktu itu terasa sakit. Dalam musafir, Ummi Salim ikut sama. Dalam perjalanan nak balik, Ummi Salim jatuh sakit. Sakit nak melahirkan anak lah, sakit nak bersalin. Maka terhalanglah Abu Talha daripada meneruskan perjalanan bersama Rasulullah kerana Ummi Salim sakit. Gitu. Lalu Abu Talha tak dapatlah pergi bersama Rasulullah kerana Ummi Salim sakit. Manakala Rasulullah meneruskan perjalanan, Anas berkata, Abu Talha telah berdoa, Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa aku sangat tertarik hati untuk pergi dan balik daripada musafir bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku terhalang seperti apa yang telah kau lihat. Dia ni kalau boleh nak bersama semua dengan Nabi, tapi tak ada arah lah, dia ni sakit. Itu. Tiba-tiba Ummi Salim berkata, wahai Abu Talha, perutku tidak terasa sakit lagi. Teruskanlah perjalanan kita. Gitu. Lama-lama Ummi Salim kata, perut saya tak sakit dah, teruskan perjalanan kita. Itu. Maka kami pun meneruskan perjalanan masuk ke Madinah. Apabila sampai di mana Ummi Salim pun sakit, maka dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku Ummi Salim berkata kepadaku, wahai Anas, janganlah anak itu disusukan oleh sesiapa pun sehingga engkau baru terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu sehingga kau bawa terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salim kata, kamu jangan bagi apa-apa minum lagi budak ni, terus bawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di waktu pagi, aku yakni Anas mendukung anak itu dan membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meneruskan hadis ini sampai selesai. Ini hadis tadi. Pagi-pagi bawa budak ni pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Rasulullah gigit bawa kurma bagi makan tu. Belah mulut tu. Jadi kalau ikut paling betul sekali lagu tu lah, awal-awal anak ni belah mulut dulu. Ni makan sampai mak nenek dah baru nak pergi kat tu buru. Dulih lah. Gitu. Belum minum susu lagi pun buat pi dah. Mana bersalin-salin tu kisah nak tahnik dulu. Ni sampai 7 hari ni cukup kepala. Dengan apa dia ni? Kekal. Tahnik paling awal boleh. Ni kadang gigi rabah dah suruh kita tahnik gigit dia cari kita. Ni apa? Tu cerita abang tu kena mengaji. Ada tahnik paling awal. Paling awal semua. Tu cerita. Itu kan asal musuh dia. Tapi tak apa lah kita buat ni. Lewat pun tak macam mana dah. Buat pilah pagi. Itu cerita. Riwayat Muslim, pengajaran hadis. Ummi Salim yang merupakan ibu kepada Anas bin Malik telah menunjukkan suatu contoh yang baik yang sepatutnya dimiliki oleh perempuan muslimah dan isteri yang solehah yang telah bersabar atas kematian anak kecilnya yang disayangi kerana imannya yang tetap dan akalnya yang tinggi. Bukan sekadar dia sabar, dia boleh mampu bagi suami dia sabar. Kenapa? Solehah dan iman dia tinggi. Itu Ummi Salim. Para sahabat amat mencintai Rasulullah SAW. Mereka berusaha mendampinginya setiap masa di waktu musafir atau sebaliknya. Gitu. Sahabat yang sangat sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maknanya musafir kalau boleh nak ikut bersama Nabi. Macam Nabi nak balik, Nabi turunkan berjalan dekat-dekat nak sampai Ummi Salim sakit pula. Lepas pada tu dia rasa kecewa lah sebab kena tinggal Rasulullah SAW balik seorang. Tiba-tiba Ummi Salim lega, dia seronok lah. Sampai di rumah sakit pula. Itu contoh dia. Jadi itulah kehidupan para sahabat dulu. Duk berlingkung dengan Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi. Itu. Sebab tu kalau Nabi SAW subuh, bila bunyi azan subuh, Nabi semayang 2 rakaat sunat subuh. Lepas tu Nabi baring. Nabi mulanya Nabi tahajud. Semayang malam sampai witir. Lepas witir Nabi baring. Nabi baring. Gitu. Bila Nabi baring, Bilal pergi kejut Nabi. Ya Rasulullah, dah masuk subuh. Rasulullah bangun. Lepas tu bila azan, Rasulullah semayang 2 rakaat. Sunat subuh, Rasulullah baring pula. Baring. Itu. Apabila tu baring, bila sampai masa nak qamat pula, bila pergi kejut Rasulullah, kita nak qamat dah, Rasulullah bangun.
Itu bayangkan suasana tu. Sebab itu sahabat-sahabat bila dengar khabaran Nabi wafat ni, mereka susah nak terima. Kerana semua sekali sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang redha dengan yang diambil oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik daripadanya. Orang yang redha dengan diambil oleh Allah, Allah ganti yang lebih baik. Ambillah apa pun. Itu. Ingat, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, harta, ke barang, ke anak, pinak, ke apa semua. Nombor satu sekali kita redha. Walaupun sedih, itu sifat manusia. Tapi kalau kita redha, pasti Allah ganti lebih baik. Macam Abu Talhah tadi, dia kematian anak, beratlah kematian anak, tapi Umi Salim redha. Itu hak Allah, Allah ambil balik. Abu Talhah redha, Allah ganti balik dengan anak nama Abdullah. Abdullah tu pula dapat anak pula 9 orang, semua hafal Quran. Apa dia? Hasil daripada redha dan sabar. Seorang itu dikehendaki sabar menghadapi penderitaan. Isteri juga dikehendaki mengambil peranan mencari jalan mengurangkan duka cita suami ketika menghadapi suatu dugaan atau penderitaan. Peranan isteri lah. Apalagi seperti mana Umi Salim, duka cita juga, tapi nak mengurangkan duka cita itu peranan isteri. Jangan isteri buat masalah, kadang isteri tambah masalah. Kurangkan duka. Seorang itu hendaklah yakin dengan kebesaran Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Yakin dengan kebesaran Allah, Allah yang bagi rezeki. Doa mempunyai peranan dalam kehidupan seorang. Oleh itu, hendaklah kita selalu berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Tahnik adalah sunat. Tahnik adalah sunat, iaitu sunat, iaitu menggosok langit bayi baru lahir dengan buah kurma yang telah dikunyah oleh orang-orang yang soleh. Menggosok buah kurma di langit pada bayi yang baru lahir. Itu. Dan sunat memberi nama yang baik mengikut Islam. Bagi nama-nama yang baik mengikut Islam. Gitu.